orang Arab Badui yang kat unta tu, ladang unta tu, dia jual susu unta 5 riyal. Betul? Ingat lagi tak? 5 riyal yang tinggi tu. Sama tinggi juga botol tu, warna kuning sebelah dia, air kencing, 30 riyal. Nak beli tak? Nak beli tak tuan? Memang tak beli lah tuan. Susu 5 riyal, beli susu pula. Kencing pun nak beli pula 30. Saya minta diskaun kat dia lagi 20. Ada makcik nak beli. Kenapa? Saya bacakan hadis tuan. Dan saya tak perasan rupanya hadis tu ada dalam buku Fiqh Interaksi Non-Muslim kita. Ada tak buku tu? Cuba tengok sikit. Fiqh Interaksi Non-Muslim. Rasa beli banyak tu kat sini tu 25. Dan hadis tu ialah muka surat terakhir sekali. Cerita macam mana seorang penduduk golongan penduduk Quraisy ni, dia datang berjumpa dengan Nabi mengadu sakit. Lalu Nabi kata pergi minum air susu unta campur dengan kencing unta. Kita nak minum air kencing unta memang tak ada lah tuan-tuan. Tak berani tuan-tuan. Siapa berani? Yang cakap hadis pun tak berani tuan-tuan. Ustaz pun tak berani. Tapi kita bila kita tengok tu susu campur sikit kencing tu, maka kita berani dah sikit. Semua minum tuan. Semua minum. Yang perempuan tak berani tu, kita senyap-senyap masuk kan, bagi dia minum. Sedap pun. Kita dah letak dia muka macam nak berkerut, tapi rasa macam tak ada apa-apa. Memang kita letak sikit kan. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan kata tanya, tak najis ke Ustaz? Boleh ke bukan boleh najis? Perbahasan dia panjang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar kupasan yang paling terbaik dah setakat ni saya dengar tuan-tuan di YouTube, Maulana Asri di Kelantan tu. Dia ni, dia letak semua pandangan mazhab. Memang semua pendapat kuat tuan. Mazhab Syafi'inya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Kalau tuan-tuan tahu, tabung haji saya cakap tadi masa kuliah, habis tu ada orang tabung haji datang. Ustaz, memang orang tabung haji dah pernah cakap. Tapi masa kami pergi, diorang tak jual. Satulah. Ataupun masa ada pun diorang tak suruh. Kenapa? Sebab najis. Habis hadis tu untuk orang yang sakit je, darurat. Darurat tu bihul makzurat, dia kata. Benda darurat boleh menghalalkan benda yang haram, katanya. Dan itu juga pendapat yang cukup kuat juga tuan-tuan. Tapi masalahnya Nabi sebut benda tu secara umum. Kalau kita tengok nas syarak, kalau dia berlaku satu kes pada orang-orang tertentu, maka dia juga untuk semua orang. Macam yang Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu nak kufur dengan separuh pada ayat? Dan kamu ambil separuh pada ayat, kamu ambil separuh, kamu buang separuh, tinggal separuh. Allah terbelah orang Yahudi. Tapi untuk Yahudi saja ke? Allah nak bagi tahu kat kita sekali. Quran yang ambil separuh-separuh. Ambil semua. Dan tuan-tuan, bila pembahasan tu memang sangat hebat tuan-tuan saya tengok Tapi akhirnya tuan-tuan, itu sebab ilmu ni Allah Ta'ala bagi kembangkan dia sampai tahap orang boleh mengkaji tuan-tuan. Bila kita buka macam mana kajian di makmal tuan-tuan, lab, kita patutnya bila dengar hadis Nabi itu beriman tuan-tuan. Mana boleh betul ke? Tuan-tuan kena ingat yang kita bawa dulu kuliah Fiqh Interaksi Non-Muslim, yang kita bawa macam mana samak guna tanah. Otak kita tak boleh terima tuan-tuan. Apa guna tanah ni kotor kan? Betul tak? Otak kita. Lepas tu air masuk lalat. Nabi suruh apa tuan? Suruh tekan. Tak masuk akal tuan-tuan. Patutnya kita buang lah. Tapi Nabi suruh tekan tuan-tuan. Nampak tak? Sudah dua. Ni kencing unta. Tuan-tuan, kajian mak-mak dan King of Saudi pun dah iktiraf doktor tu, termasuk juga pakar-pakar di Sudan bersama dengan kaji. Rupa-rupanya kencing unta ni, bila campur unta, dia boleh ubat apa tuan? Dia boleh ubat leukemia, kanser darah. Dia juga boleh ubat, boleh cegah kanser tuan. Dia juga boleh untuk diabetes tuan. Dia juga boleh untuk benda berkaitan dengan usus. Tuan-tuan rasa kenapa tuan? Pada saya terfikir tuan buka sikit maklumat pasal unta tuan. Itu sebab Allah sebut tuan, bukan baca saja je. Surah Al-Ghasyiyah tu, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Apakah kamu tengok pada penciptaan Allah pada unta? Unta berapa kali minum setahun tuan? Berapa kali dia minum setahun? 5 kali je tuan.
4 kali musim panas, sekali musim sejuk. Keupayaan dia menyimpan air yang begitu banyak tu. Dan kecil tu besar dapat 30 rial, 20 rial. Tapi lab dah makmal telah memastikan kebenaran apa yang Nabi sebut. Tentang tanah, tidak dengar kan? Ada kandungan bakteria baik dalam tu, ivermectin yang membunuh cacing-cacing daripada air liur anjing. Bukan nak apa kan? Jadi saya, tuan-tuan nak try, ikut saya tahun depan ya. Kita pergi umrah lah. Kan? Ada mutawif yang tak bagi, tak apa dah tuan-tuan. Kita tak ada nak masuk kan? Orang perempuan nak ikut. Memang tak ikut Ustaz. Kan kencing Ustaz. Siapa berani? Okey. Baik, panjang lagi ya. Tak masuk bab 11 kan ya. Okey, bab 11 cerita tentang harga kawalan ataupun yang kita biasa dengar tentang harga siling kan ya. Soalan 90. Biasanya setiap kali perayaan kerajaan akan tetapkan harga siling. Tapi kalau tak salah, Nabi sendiri melarang harga siling. Mungkin memang benar ada hadis yang tunjukkan itu. Antaranya diceritakan bahawa Anas radhiyallahu anhu beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa harga barang sedang mendadak, lalu meminta baginda menetapkan harga. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak permintaannya dengan bersabda, innallaha huwal musa'ir al-qabil al-basit ar-razik. Nama-nama Allah ya. Sesungguhnya Allah penentu harga, yang memegang, yang meluaskan, yang beri rezeki. Tapi jangan salah guna hadis ni kan. Minyak naik, Allah yang menetapkan harga tu. Sedap tuan-tuan. Dan itu sebab kena jaga akidah. Betul lah Allah yang menetapkan semua tu tapi kita pun antara tangan-tangan yang menjadikan benda tu macam tu. Tuan-tuan faham maksud saya? Tuan-tuan jangan tak clear tuan-tuan ni benda ni. Alah masa yang cerita kat tuan-tuan dulu tu lah, yang kes budak naik atas pentas kena peluk dengan mamat Korea tu. Ingat lagi tak? Bukan pasal budak perempuan naik atas tu, pasal video budak perempuan yang cover balik perbuatan perempuan tu. Dia kata apa ni? Dia kata apa? Korang tu kata-kata dekat budak tu, korang tu baik sangat ke? Okey, itu satu soalan lah. Betul juga tu, kita baik tidak kan? Dan korang nak cakap juga, budak tu naik atas pentas semua dengan izin Allah, dia kata. Tuan-tuan, saya pernah cakap kat tuan-tuan dulu kan? Ingat lagi tak saya kata apa? Macam tu saya ajak tu imam kan? Kita pergi rompak main bank, betul? Lepas rompak main bank, masa pencuri tangkap, jawab apa? Allah yang tentukan kami jadi macam ni. Betul tuan-tuan? Jenuh lah tuan-tuan. Takkan tak ada kaitan dengan urusan manusia. Jaga-jaga tuan-tuan. Akidah kita boleh jadi terpesong dengan sebab benda-benda macam ni. Kan tuan-tuan pernah dengar Qadariyah dan Jabariyah? Tuan-tuan kalau dengar Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah, ini semua tempelan-tempelan yang ada pada Islam tuan-tuan. Semua dah datang doa Islam liberal, Islam moderate. Nampak kan? Seolah-olah Islam ni dia ambil part sikit-sikit tu yang tak boleh tu. Walaupun Islam memang dah tersedia dengan sosialnya, Islam dah memang tersedia dengan kebebasan dia sendiri, toleransi dia memang ada. Tapi jangan main ambil satu part je, lepas tu sandar ke Islam. Salah. Itu juga yang zaman-zaman dulu kepercayaan tentang Qadariyah, Jabariyah. Jabariyah yang tadi tu semua Allah saja. Harga ni naik, Allah salah. Allah salah kan? Allah yang tentukan. Naik atas pentas Korea, peluk Korea, Allah yang tentukan. Memang betul tu, tak tengok macam mana cara kita faham. Itu Jabariyah, Allah je semua. Satu lagi Qadariyah, langsung tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Semua keputusan manusia buat pun tak boleh juga kan? Kita ahli sunnah wal jamaah macam mana? Kita percaya inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Pernah dengar surah ni kan? Surah Al-Insan. Pagi-pagi subuh Jumaat kita baca. Pagi Jumaat di Mekah pun sama juga. Baca juga tuan-tuan. Sejadah Insan. Dalam ayat sejadah kita turun lah. Ada orang tertentu ni rukuk.
Tak biasa tuan-tuan. Sebab kita orang Malaysia biasa tuan-tuan. Tak pelik sangat kan, relax je. La yastakbirun. Wah, Akbar gitu kan. Ada macam Pakistan ke apa, kadang-kadang dia rukuk. Lepas tu kan, dia pertahankan rukuk tu. Ada kawan saya cerita lah, tak tahu dia semayang macam mana. Sebab pasal dia bangun tu, dia tengok orang tu main pertahankan rukuk tu. Wah, Akbar kan, tak jawab. Dia pun bangun, relax je daripada rukuk. Tahu lah tuan-tuan. Tapi saya beritahu apa dalam surah Al-Insan tadi, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah bagi jalan kepada kamu untuk jadi orang syukur ataupun kufur. Betul? Kita sendiri menentukan kan? Dalam bab nak jadi baik atau jahat, dalam bab dia nak naik atas pentas untuk dipeluk oleh Muhammad Korea tu adalah diri dia. Dan apa kaitan dengan Allah Ta'ala tuan-tuan? Dan itulah yang tertulis di sisi Allah, buatan kita itu. Allah kan maha mengetahui. Memang dia dah tahu semua benda. Betul? Nampak tuan-tuan cara kita mengendalikan kedua-dua fahaman ni. Macam mana untuk kita nak bagi betul sama-sama tuan-tuan. Memang itu yang tertulis di sisi Allah, betul. Memang itu yang tertulis bahawa harga Nabi. Tapi jangan lupa, kamu juga antara orang yang menentukan. Ya. Jadi uruslah ekonomi baik-baik. Macam tu kan cerita tuan-tuan. Ya. Okey. Sambungan hadis tadi, wa inni la arju an alqiya Allah wa laysa ahadun minkum yutalibuni bi mazlamatin fi jamin wala mali. Dan aku berharap bahawa aku bertemu Allah dan tiada sana seorang pun daripada kamu menuntut akan aku dengan kezaliman pada darah dan pada harta. Nampak Nabi sebut macam tu. Bila harga tadi barang meningkat naik, Nabi suruh tetapkan harga siling. Harga siling tu maka harga kawalan, jangan ada yang lebih daripada harga yang disebutkan tadi. Jadi saya kadang-kadang saya tak faham lagi term-term itu. Tuan-tuan orang lama mungkin faham tu. Harga siling, harga lantai. Betul? Betul? Harga lantai ada kan kan? Yang paling minimum siling atas lah. Bukan harga siling. Yang salah sebut kan siling tu, duit siling tu. Ni siling lantai. Tanya. Soalan saya satu. Okay, kita tengok ni. Kalau macam tu, salah tindakan kerajaan. Betul? Okay. Dalam hal ini kita kena kaji dengan lebih mendalam lagi. Kena lihat keseluruhan Al-Quran dan sebahagian besar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena lihat bagaimana huraian para ulama. Itu sebab bahaya kalau kita faham nas syarak hadis dengan Quran secara literal. Literal ni apa tuan-tuan? Faham direct kataan tu. Ada tak mazhab ni? Ada. Dia ahli sunnah wal jamaah. Mazhab Zuhiri namanya. Cuma terpencil lah. Dia dipopularkan, dikemudikan oleh Ibn Hazm Al-Andalusi. Al-Andalusi ni Spanyol lah. Al-Andalusia. Cerita kan sana. Zuhiri ni mana Zuhir? Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan kamu ke atas kamu bangkai, darah, daging khinzir. Daging. Yang lain boleh. Bahaya tak? Bahaya lah tuan-tuan. Itu sebab kena beritahu Quran ada uslub bahasa dia. Detail lagi tengok. Nas syarak kena tengok lagi. Apa sebab turun ayat tu? Kita tengok ayat Quran. Yang ni dalam Quran sebut macam tengok dulu sebab turun apa dia. Nabi larang, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan bagi salam ke orang Yahudi Nasrani ni. Kita berkata haram bagi salam ke orang kafir. Tengok dulu. Kenapa jadi macam tu? Yahudi mana yang Nabi suruh boikot tu? Adakah semua Yahudi? Tuan-tuan jadi saya kita bila tengok tuan-tuan nak ambil feel cerita-cerita sirah tuan-tuan, pergi umrah tuan-tuan. Tapi kena ada tahu yang cerita betul-betul tuan-tuan, cerita yang sedap lah tuan-tuan. Bukan kata tak sedap tu cara dia tu, tapi maklumat yang tepat, sahih, gambaran dia kat sini kat situ. Bagi kita rasakan feel. Dah sampai tempat sana tuan-tuan, kita ada kuliah sirah tu. Ustaz apa? Ustaz muda juga kan? Yang bawa kuliah sirah ni. Tapi bila sampai kat sana tuan-tuan, feel dia lain. Bawa cerita Hudaibiyah, Khandaq apa semua ya. Sebenarnya dalam Islam harga barang biasanya berdasarkan permintaan dan penawaran. Oleh itu harga pasaran adalah bebas. Mengikut sandaran ilmu usul fiqh, kes yang khusus tidak boleh diumumkan untuk semua keadaan. Mungkin ada sebab dan illah kenapa Nabi SAW tidak campur tangan dalam soal harga barang.
Ya. Walaupun Islam tidak suka pada kezaliman. Jika harga barang dibiarkan melambung dan menjejaskan pengguna secara umum, maka ketika ini perlulah ada campur tangan. Begitu juga jika berlaku penyembunyian barang hingga harga meningkat, ini menjejaskan pengguna, maka wajiblah kerajaan campur tangan supaya tidak memudaratkan pengguna secara umum. Tentang pasal tak? Ada orang buat tuan-tuan, walaupun Nabi sebut la yahtakiru illa khati'un. Jangan kamu sorok-sorok barang, lepas tu kamu lambungkan harga dia, melainkan kamu ni orang yang bersalah, orang yang berdosa. Nabi sebutlah gitu kan. Kan tak sebut, tapi orang kita buat. Jadi bila dah buat tuan-tuan, terpaksalah kerajaan campur tangan, letakkan harga silih bila time raya. Betul kan? Harga kelapa sekian-sekian, harga ni sekian-sekian. Betul? Ya. Kaedah fiqh disebut at-tasarrufu 'ala ar-ra'iyyah manutun bil maslahah. Pentadbiran atas rakyat terikat dengan maslahah, yakni kebaikan. Itulah gunanya ulama-ulama kena pandu. Betul tak? Kita ni tuan-tuan tak tahu dah dengar tidak cakap ulama. Harap-harapnya dengar lah. Doa lah tuan-tuan ya. Sebab kita ni tak boleh manusia tentukan urusan manusia tuan-tuan. Kena pencipta manusia juga tuan-tuan. Dan pencipta manusia tu didatangkan Nabi. Datangkan Nabi, bawalah amaran, bawalah ancaman daripada hadis, daripada Quran untuk kita lah faham cara manusia lah. Betul? Itu sebab kita gunakan manusia, Nabi. Orang zaman dulu minta kalau boleh, apa sah Nabi ni sama macam orang lain, utusan Allah ni, sama juga makan macam kita, sembang macam kita. Iyalah tuan-tuan. Betul tak? Kalau dicipta pada malaikat, kita boleh ikut kan? Utusan Allah yang nak beritahu kat kita ialah malaikat. Boleh buat? Dah tentu tak boleh kan? Malaikat mana ada nafsu macam kita. Betul tak? Ya? Ini bermakna bahawa kerajaan perlu bertindak demi kepentingan rakyat. Kalau dibiarkan harga melambung tinggi hingga menjejaskan menjadi rakyat, maka kerajaan begini adalah tidak prihatin. Kena campur tangan. Oleh itu tidak salah untuk tetapkan harga siling yang adil. Sebenarnya membiarkan harga melambung tinggi mungkin banyak kesan buruk dan mudarat. Pengguna terbeban dan inflasi berlaku. Kalau itu tentulah tak salah untuk kerajaan tetap harga kawalan. Sistem penendapan harga siling juga boleh difahami dalam kaedah fiqh. Ad-darar al-ashaddu yazalu bid-darar al-akhaf. Mudarat yang lebih berat dihilangkan dengan mudarat yang lebih ringan. Akhafu dararain dipanggil juga kadang salah satu. Bila ada dua mudarat, kita pilih mudarat yang kurang sikit. Tuan tengoklah kaedah-kaedah yang akan mula diguna. Kalau tuan-tuan join Usra, dengar macam mana ustaz-ustaz ni ceramah-ceramah tuan-tuan. Tuan-tuan join dengan ustaz-ustaz tertentu kan. Bila dengar cerita pasal benda-benda macam ni, betul tuan? Kadang-kadang kita kena bagi rajin sikit lah tuan-tuan dengan ilmu agama ni. Ya. Saya pun tak nak minta, tak nak berat-berat sangat tuan-tuan, tapi yang ringan-ringan tu boleh tahu. Nampak tak? Yang berat-berat kita tak harap, tapi yang ringan tahulah. Okey. Kemudian bab 12 tempahan. Ini kita janjikan minggu lepas. Iaitu disebut bahasa Arab iaitu salam, bai'us salam dan akad istisna. Dalam bulan Rejab, bulan Rejab tu tuan-tuan, memang ustaz dia tulis direct tuan-tuan. Dia sebut Syaban, dia sebut Rejab tu. Umat Islam berpusu-pusu ke kedai baju, menempah baju. Akhir Ramadan baru ambil, bolehkah menjual barang yang belum ada? Kan kita pernah sebut sebelum ni dalam jual beli yang haram. Mana boleh jual benda yang tak ada lagi? Betul? Sungguh benar sebenarnya kerana menjadi asas Islam bahawa penjualan barang yang belum ada adalah salah. Ini sudah dibahaskan sebelum ini. Adakah hukumnya haram? Jawapannya tidaklah haram hukumnya kerana ia adalah kes yang istimewa sikit, yang terkeluar daripada asas tersebut. Dalam istilah fiqh iaitu sebagai bai'us salam atau bai'us salaf. Salam atau salam yang bermaksud jual satu benda yang ada sifatnya dalam tanggungjawab penjual. Penjual wajib sediakan apa yang dipinta oleh pelanggan. Bentuk tempahan ini diharuskan kerana manusia memang berhajat padanya. Kenapa tuan-tuan? Bayangkan kalau kita tak boleh buat tempahan macam ni, semua orang kena beli apa yang ada je. Orang nasihat jahit lah, kena beli kat supermarket. Betul? Tak semua orang sama tuan-tuan. Tuan-tuan tengok badan macam saya tuan-tuan.
Rasa banyak tak baju macam saya. Saya takut kan. Tapi saya pergi kat Mekah, pergi Madinah, pusing-pusing, jubah tuan-tuan. Sebab dapat ke jubah cantik tuan-tuan, coklat. Tak ada dia kata tuan-tuan, saiz 52. Pelik betul dia kata. Kamu ni dewasa ke kanak-kanak dia kata. Saya ni saiz orang tengah-tengah tuan-tuan, tak banyak saiz orang tengah-tengah. Kalau dewasa Arab ni besar-besar sungguh. Kalau budaknya, saya pernah sekali tuan-tuan, tak tipu tuan-tuan, saya pernah beli sekali baju budak paling besar kat Arab, Yaman. Dapat lagi murah sikit tuan, baju saiz budak kan. Dia tanya saya, kau pergi saya budak, dia kata. Saya pergi tuan-tuan, memang ada saiz budak paling besar kan. Dapat juga kan. Ya. Tapi nak cerita tuan-tuan, tak semua ada saiz yang boleh ngam badan dia. Dia nak pakai, kita pun nak pakai baju ini elok tuan-tuan ke tak? Raya bangga, jahit saja. Jahit. Bayangkan kalau tak ada, jika tempahan tak dibenarkan, kalau tukang jahit baju macam mana nak sediakan baju, sedangkan manusia saiz badan berbeza. Tersebut tadi. Kalau tukang buat kuih, macam mana nak sedia kuih yang banyak jika belum tentu ada orang yang akan beli. Kan? Tak, tempahan kan, catering. Kan? Dia mesti beritahu, okey saya nak macam ni. Mestilah kan? Nanti dia sediakan banyak-banyak sekian-sekian. Inilah hikmah sistem tempahan yang haruskan dalam Islam. Keharusan ini sabit dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aslafa falyuslif. Siapa yang menempah, hendaklah dia menempah fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Nampak tak? Ya, dia menempah dalam sukatan yang diketahui, timbangan yang diketahui, dan dalam tempoh masa yang diketahui. Okey. Itu kita punya asas dulu tuan-tuan dari segi hukum buat tempahan ni. Tuan-tuan biasa dengar kuliah orang cerita macam ni. Masa ada kot saya entah. Tapi ni dah tuan-tuan remeh-remeh. Saya bagi tuan-tuan buku ni, ya, memang remeh-remeh tuan-tuan. Tapi Islam sebut Nabi tak tinggal tuan-tuan benda-benda macam ni. Sambung tiga, biasanya dalam tempahan kita bayar sebahagian duit dahulu, sebahagian cengkeram. Adakah cengkeram ini dibenarkan? Cengkeram apa dia tuan-tuan? Deposit. Betul? Cerita Piramli tu apa dia? Yang cikgu Piramli dengan tu lah. Dia minta duit gedeban-gedeban, dia kata. Apa benda gedeban-gedeban? Duit advance lah. Bayar duit sikit tuan-tuan. Okey, jika menempah baju yang harganya 150, kita mungkin bayar RM50 dulu. Baki 100 kita bayar masa dah siap nanti baju tempah. Mengikut konsep asal dalam tempahan, duit atau modal hendak diserahkan kepada semasa buat tempahan. Kalau lambat dibayar pun mungkin setakat 2 atau 3 hari saja. Jika tak dibayar, maka jual beli cara salam tidak sah. Bahkan kita masuk dalam muamalah tegah oleh Nabi SAW yang menegah jual beli hutang dengan hutang. Maksudnya bayaran daripada pelanggan pun hutang dan barang yang ditempah pun hutang. Jadi sepatutnya dalam contoh baju tadi 150 yang dibayar bukan 50. Mana betul Nanti tuan-tuan saya study balik kataan tuan supaya jelas. Walaupun kaedah segera tidaklah termasuk dalam tegahan hadis tersebut. Ini kerana sekurang-kurangnya bayaran telah dibuat untuk menunjukkan satu komitmen kita pada barang yang kita buat secara salam tadi, itu secara tempahan. Kadang saya buat tumpah baju juga apa boleh tuan, baju Melayu. Baju Rasul ni biasa kan. Dia orang bagi kain-kain ni. Kita minta apa pun, kita bagi kain suruh jahit, nanti ambil saya kita. Tak apa. Soalan 94. Saya menempuh kereta warna biru tapi akhirnya dapat warna hitam. Kena terima juga ke? Jawapan. Kalau tak ikut syarat dalam tempahan, maka tak wajib dah terima. Katakan kita tempah 2 kilo garam halus daripada kedai dan bayar harga RM8. Esok sampai waktu ambil bukan garam halus tapi garam kasar. Tahu kedai kata sama je garam halus garam kasar. Dua-dua masih betul. Walaupun sebagai pelanggan kita berhak tuntut hak kita yang sebenar. Jika tokey kedai tak mampu sedia, kita berhak tuntut balik duit kita. Mungkin boleh juga dia beri tempoh agar kedai tadi sedia. Cari juga, kita bagi masa untuk dapatkan garam tadi. Saya 95. Saya ingin mengadakan kenduri kahwin. Oleh itu saya tempah 2 ekor lembu. Walaupun pun tali kenduri belum tahu lagi. Lalu saya katakan bahawa bila saya nak buat kenduri, lembu mesti ready.
Kalau orang tu tokey banyak lembu, okey lah kot tuan-tuan. Okey lah, dia pun tak kisah tuan. Susah macam ni. Kalau dia memang tokey lembu, mungkin tak ada masalah. Tapi apabila tidak ada tarikh yang pasti, ini sudah menyalahi sunnah Nabi SAW yang telah membenarkan salam tadi, tepahan tadi, dengan syarat tertentu, dengan tempoh masa tertentu. Macam mana sabda Nabi tadi belah hujung, ila ajalin ma'lum, pada waktu tempoh yang telah ditetapkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Soalan sebenar, saya tak mau lembu tapi hanya mau daging saja. Ada sahabat saya orang Bangladesh kata tak boleh buat macam tu. Apa dalilnya kalau tak boleh? Mungkin tak boleh ni berdasarkan fahaman mazhab Hanafi. Maklumlah bukan senang nak dapatkan sifat daging. Walaupun pun berdasarkan fahaman mazhab Syafi'i, hukumnya adalah sah dan memang menjadi amalan untuk kita tempah daging saja. Yang penting tahu kadarnya berapa kilo. Daging pula daging banyak pula saja ke atau campur lemak. Jika benda-benda seperti ini jelas, hukumnya adalah sah. Kalau tanya orang Bangladesh ni tuan, saya Bangladesh tuan, saya pergi Mekah, cerita kat tuan dia nak kembalikan memori sikit lah, kata apa baru ni saya pergi Mekah naik Biman. Biman ni apa tuan? Bangladesh ni airline tuan. Tuan rasa okey tak okey? Okey lah tuan, Boeing tuan besar. Nak naik Air Asia mana ada TV kat kursi tu, kan? Kita berjam-jam ke tuan-tuan? Bolehlah habis 2-3 filem ke? Oi, ustaz tengok filem. Filem kartun tuan-tuan, tak tengok lagi lah. Kita ustaz mana nak ada masa tuan-tuan nak tengok filem-filem ni. Dalam kapal terbang je lah, kan? Tapi saya buka buku tuan-tuan, nak ceramah. Tapi nak beritahu, naik tuan-tuan. Masa naik 3/4 dia orang saja. Penuh kapal terbang tuan. 3/4 balik Bangladesh pun sama banyak tu. Nak pergi ke Mekah pun dia orang banyak juga. Nak balik ke Bangladesh semula pun dia orang banyak juga. Daripada Bangladesh nak ke Malaysia pun banyak juga kan. Dia orang ni tuan-tuan, saya tak tahan super je semua tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dia orang ni kan tuan, kalau jadi tentera memang best lah tuan-tuan. Saya semua super tu kan, tuan tengok tak dia orang ni ramai yang kuat kering. Super je semua tuan-tuan. Muka tu lain lah tapi sama lah, pakai baju taib lupa di meja. Mama tuan ya. Seorang tuan naik Bangladesh tuan ya. Duduklah kat Dhaka sekejap. Mengasalah makan apalah makanan-makanan dia orang kan. Tukarlah duit ke jaksa tu taka. Dia orang panggil taka tuan. Dia orang punya duit ringgit. Ni Bangladesh tuan ya. Soalan 97, kalau beli rumah teres, rumah flat, apartmen sebagainya, jarang sangat ada yang dah siap. Semuanya atas kertas saja, betul kan? Tanah pula hanya pecah tanah. Adakah muamalat orang ramai pada hari ini menepati hukum agama? Okey. Asalnya jarang sangat untuk beli rumah dengan cash. Tak dapat tidak terpaksa berhutang dengan bank. Jarang juga ada rumah yang sudah siap dengan CF. Oleh itu muamalah ini termasuk juga dalam cara tempahan ataupun salam. Konsepnya barang belum ada lagi, walaupun semasa tempahan dilakukan mungkin duit belum ada lagi. Kalau begitu ia keluar daripada cara salam di mana sepatutnya duit sudah diserahkan. Walaupun ada syarikat yang minta sedikit bayaran sebanyak RM500 atau RM1,000 sebagai deposit, kalau begitu ia sudah selaras dengan cara salam. Tapi kena pastikanlah tuan ya, dia pulangkan balik. Mengikut sebagai pendapat para ulama, khususnya ulama mazhab Hanafi, kaedah pemilihan rumah seperti ini adalah sah. Ini kerana orang ramai telah lama menggunakan kaedah ini dan biasanya jarang berlaku penipuan. Saya pun tak pasti tuan-tuan macam mana yang dekat ni, dalam supermarket tu, dia tunjuk bangunan tu kan. Betul dia minta duit kan? Dia minta duit sebagai tanda. Saya tak tahu. Saya tak pernah try adakah dia pulangkan balik duit tu. Kalau kita cancel pulang. Tak pulang ni, dia ambil duit sikit dan itu masalah pada mazhab Hanafi punya ni lah. Dia panggil konsep urban tuan. Okey. Soalan 98. Saya ada beli sebidang tanah dan ingin membina rumah. Oleh itu saya minta seorang kontraktor binaan rumah sediakannya. Saya akan bayar berdasarkan kemajuan pembinaan rumah. Macam mana hukumnya? Mana bayar ni by progress. Okay. Tengok progress dia tuan-tuan. Ini mungkin termasuk dalam kaedah tempahan atau mungkin satu lagi kaedah muamalah yang hampir sama yang disebut sebagai akad al-istisna tuan-tuan. Saya pun terpengaruh juga sebut istisna ni bila diguna huruf Q. Sebenarnya istisna ni huruf ain belakang tuan-tuan ya.
Tapi ain ni tak ada dalam kita punya nilai kita membuat apostrophe tu pun orang akan gambarkan hamzah. Betul? Istisna pula. Cara sebut dia istisna. Sana'a ni ialah buat, bina. Istisna minta bina. Boleh tuan? Bila tambah sin kat depan ni biasanya gitu tuan. Ghafara ampun, astaghfir aku minta ampun. Minta. Okey. Letak sin kat depan. Apa lagi tuan ya? Nanti saya cari tuan. Tapi itulah kaedah bahasa Arab. Dalam kaedah angkat istisna, segala peralatan seperti simen, batu, kayu dan besi disediakan oleh kontraktor bersiap sepenuhnya, barulah bayaran dibuat. Boleh juga bayaran dibuat mengikut progres binaan, kemajuan. Disebut kemajuan progres tu. Angkat istisna hukumnya harus, ini kerana dia sudah diamalkan oleh orang ramai sejak zaman lagi. Kalau dulu-dulu akad istisna ini dalam bentuk yang simple, buat kasut, peralatan rumah, songkok dan sebagainya, ia juga bertujuan memudahkan orang ramai. Kalau peralatan negeri sendiri, itu namanya mengupah kontraktor untuk membina rumah. Clear kan ya? Soalan 99. Zaman cyber ni biasanya ada tempahan secara online, duit dibayar melalui akaun bank dan barang akan dihantar selepas itu. Ini adalah kemudahan yang baik. Zaman sekali orang perempuan, kita pernah sebut sebelum ni, yang Pak Muzalora, Lazada, ada? Buka Lazada kat belakang. Itu adalah antara software yang menakutkan orang lelaki. Betul dah Lazada tu memudahkan, tapi dia menyeramkan bagi orang lelaki. Sebab orang lelaki dah yang kena keluar bawa bayar duit tuan. Tapi okey lah tuan, murah juga tuan. Saya pernah try juga tuan, Lazada ni. Dia hantar sampai rumah tuan. Tuan tak perlu sibuk nak pergi keluar. Kadang-kadang saya tengok promosi, ada cerita kat tuan dia, promosi Lazada pula. Hantar sampai rumah tuan. Tak payah nak keluar-keluar lah, jam-jam beli barang. Duit tentu lah, kena duit tol, duit minyak lagi, duit parking lagi. Betul tak? Inilah antara kemudahan yang baik. Nampaknya dalam Islam tiada halangan untuk muamalah ini. Apabila syarikat yang menjual secara online menjalankan perniagaan dengan baik tanpa penipuan, tidak ada kesalahan dalam Islam. Bahkan barang yang kalau lain pun sampai kat kita, tengok-tengok barang tu kita minta sekian-sekian, saiz kasut 40, sampai kat kita 43. Dalam kotak tu dah tersedia satu pos laju untuk pulangkan beli. Nanti dia akan hantar semula yang saya sebenar. Biasa manusia kadang-kadang juga buat silap sebab dia ready dah. Tak payah bayar kan? Memang dah valid dah pos laju punya tu. Soalan 100 tuan. Soalan 100 tuan ya. Sudah tak sedar 100 soalan. Kadang-kadang rasa malas nak masak, malas nak keluar cek makan, senang telefon kedai makan, order siap, hantar sekali. Ada. Biasanya itulah Pizza Hut ke apa tu kan. Kalau mengikut fahaman biasa, ia adalah order atau tempahan. Oleh pun jika ditempah, hendaklah diberikan bayaran dahulu. Jika tidak, ia menjadi pembelian hutang dengan hutang, di mana ia ditegah dalam Islam. Tuan-tuan, sedia ulang sekali lagi benda ni. Nanti saya cuba faham sama-sama tuan ya. Saya study balik hutang dengan hutang. Oleh kerana ia menjadi amalan masyarakat tanpa apa-apa mudarat dan penipuan, maka ia tidak menjadi kesalahan. Apabila makanan sampai, maka bayarlah duit dengan lafaz aku beli dan aku jual. Abang tu pun beli masa hantar barang kan. Saya beli ya. Tak biasa tuan-tuan. Orang muda ajar-ajar kan tuan sebut macam tu, lafaz hijab macam tu. Walaupun benda tu ada juga orang mak kata kalau dah bagi duit pun dah clear, dapat receipt pun satu akad yang jelas juga. Tapi ajar tuan. Tak apa tuan. Orang lama je buat Dan saya pergi kedai orang lama. Kita kan pada besok saya beli, ya saya jual. Orang kedai lah, saya jual ya, saya beli. Okey tak itu ya. Okey. Apa dah? Belum lagi yang lain ni Syak dulu. Pemilik ini. Kalau boleh sempat lagi bab 13 tu. Okey boleh isi tak habis. Tak bersumber tadi. Bab 13 iaitu bab sewa. Soalan 101. Kami ingin sewa sebuah kereta ke Port Dickson PD sejam RM6 je. Boleh tak? Apa salah tuan? Tentulah boleh. Sewa adalah salah satu kaedah muamalah yang diharuskan dalam Islam. Bukan semua orang mampu beli kereta. Kadang-kadang setahun, mungkin sekali atau 2 kali saja kereta digunakan. Jadi itulah berbaloi pakai kereta sewa saja. Dari Al-Quran dan Sunnah Nabi secara terang menunjukkan harusnya muamalah ini. Mana dalil ni tak kita ambil. 102.
rasa malas kadang-kadang untuk solat. Sementara duit banyak, ingat kat hati nak sewa seorang untuk solat untuk kita. Amboi. Tengok duit banyak ni tuan ni. Banyak cantik Ustaz dia sebut dalam ni tuan. Ewa banyak cantik. Solat adalah ibadat khusus. Mana boleh guna sistem sewa. Puasa pun sama. Duit banyak mana pun tidak ada keharusan dalam syarak untuk sewa atau upah orang lakukan ibadat kita. Lainlah kalau ibadat yang memang boleh diganti. Apa tuan-tuan? Badal haji. Itu tak apa dah tuan. Jika seorang tu dah terlalu tua, sakit, tak mampu lagi kerja kan, maka boleh sewa orang lain untuk buatkan haji untuk dia. Belum ingat lagi, duit ada, tapi tak mampu nak pergi tuan-tuan. Tak ada kan? Dia bagi kat orang ni, tolong buat. Kawan tu pula mesti dah kena pergi haji sekali dulu kan? Dia main package dia dengan orang tu, tak boleh tuan, dapat duit tu. Dia pergi jumpa orang ni, cik dah buat ke? Belum ni, bagi saya RM1,500. Dia pergi jumpa makcik ni pula, cik bagi tu. Wah, ya Allah, aku packagekan semua makcik-makcik tadi tu untuk haji aku tahun ni. Jangan buat pasal tuan. Jangan buat pasal tuan. Okey. Tuan-tuan, bila besok umrah ni tuan-tuan, macam-macam lah khilaf keluar tuan-tuan. Orang suruh badal umrah pula tuan-tuan, macam-macam. Umrah ni tak wajib tuan-tuan. Melainkan yang umrah nazar tuan-tuan. Orang nazar umrah, ya. Tengok-tengok dia tak sempat. Mana kena ganti. Tapi untuk kes-kes lain tuan-tuan, semati tak ada niat pun, berajak tu kita buat, tapi kita pergi buat tuan. So orang ni tuan-tuan tawak tuan-tuan. Lepas tu doa, ya Allah tuanku, ampunilah dosa mak ayah aku. Dah. Si mati ni tuan-tuan tak nak apa pun, minta ampun dosa je. Kita ni orang Islam masuk syurga tuan-tuan. Tapi kalau boleh tak nak masuk neraka. Sebab masuk neraka tuan-tuan? Sebab dosa tuan-tuan. Itu sebab kita Allahumma ghafirlah, Allahumma ghafirlah, Allahumma ghafirlah. Semayang tu kita doa kan, warhamhu, rahmati dia, wa'afihi wa'fu anhu, itu doa dia aja. Betul? Okey. Clear tuan-tuan yang tu. Soalan 103. Ketika nak kahwin, kakak saya sewa baju pengantin. Ada juga sistem sewa baju pengantin ya? Tentulah ada. Sebenarnya sewa ni boleh dibahagi pada dua jenis. Satu, sewa manfaat. Contohnya sewa rumah, kereta, kuda, pakaian, khemah, pinggan mangkuk. Daripada benda-benda ni ambil manfaat, tempat berteduh. Betul? Rumah, dia sebut rumah sebagai tempat berteduh, pakaian, tempat letak aurat dan perhiasan. Jadi ia disewa kerana manfaat dia tadi. Sewa manfaat, maknanya pulang balik lah. Biasalah tuan-tuan, baju pengantin, mana ada orang nak pakai lagi baju tu? Pakai lagi yang penuh dengan labuci tu, tak pakai lah tuan-tuan. Sekali tu je lah pakai tuan-tuan. Nak beli tak ada kerja lah tuan-tuan. Betul? Lain orang Arab tuan-tuan. Saya pernah cerita kat tuan-tuan dulu, dia orang beli baju gaun seksi-seksi tu beli. Habis bila pakai? Pakai kat rumah. Tak ada pakai kat rumah tuan-tuan. Lelaki pun pening kepala tengok pakai begitu. Rupanya mana orang pakai. Ada orang ada gaun-gaun seksi-seksi, berlabuci penuh pakai. Tak ada kan? Tu orang Arab beli. Dan dia orang pakai, simpan. Bila? Dia orang pakai dalam majlis orang kahwin. Siapa kahwin? Orang kahwin? Saudara mara. Sini saya nak faham tuan-tuan. Sebab dia orang akan buat program kahwinan dia orang berasingan. Pengantin lelaki dengan orang lelaki, pengantin perempuan dengan orang perempuan. Ya? This is detail cerita dia. Orang perempuan yang asing tadi, saya sebut pasal baju pengantin ni, cerita ni lah ya. Memang orang pakai dalam majlis-majlis bersama orang perempuan ni. Dan yang cerita ni orang rumah saya dan saya takkan boleh tahu benda ni ya. Orang rumah saya masuk dalam majlis tu, dia pun ready kan nak pakai benda tu, pakai macam mana perempuan lain lah, nikah apa semua kan. Bila masuk tu pakai apa yang ada je kan. Apa dalam tu dah memang tak ada. Orang lelaki memang tak ada handphone kutip, kamera kutip, tak boleh buat apa-apa rakaman dan masuk dalam tu kat atas pentas orang perempuannya nyanyi, bergazal semua ada. Nak meraban dah tuan-tuan, tak ada tu. Perempuan semua dengar. Betul? Kita dulu ingatkan Islam ni larang macam benda macam ni. Larang apa tuan-tuan? Boleh nak buat nyanyi-nyanyi kan. Stacy nak nyanyi, sila kan. Stacy kan masuk Islam lah nak jemput kenduri. Tapi ya dalam tu semua orang perempuan. Betul?
Yang lelaki panggil lah siapa? Panggil hakim di magistrat. Nah, pisah lah, tak boleh sama-sama. Nampak tuan-tuan, kita kalau nak kasih ini sedang pakai orang masa-masa dia masuk tu tuan-tuan dengan sesi emas dia cakap tuan-tuan, emas Zulian tu penuh ni, gelap. Ya, ada macam tu lah tuan-tuan, ada orang larang ya. Okey. Tapi orang sewa je lah, kadang-kadang kita orang Malaysia sewa je lah baju tadi tu ya. Apa, Raja Sehari, itu je lah baju. Dah habis tak kat gambar pergi kat Putrajaya tu, terbaring-baring atas pasir tu, bukan tengok tuan-tuan apa jadi orang Malaysia ni. Lepas tu ada katil pula, tergolik-golik ke main tangga. Saya suka pasal Ustaz Azai terus tuan-tuan. Tuan-tuan begini dengan jawapan dia untuk hukum benda tu. Tu golek-golek ada katil tu tuan. Ya. Dah lah kita ni satu hal dah pasal pelamin tu kan. Satu hal dah. Tergolek ada katil, berpusing-pusing ada pasir-pasir kat Putrajaya tu. Sekarang saya tengok tuan, saya tengok tahu Allah Mayhadi kan. Cakap amin tuan. Amin. Salah satu yang empat, apakah sewa atas kerja? Sewa atas kerja ialah biasa kita nak pindah rumah, lalu kita upah orang untuk angkat barang. Kerana kerjanya maka namanya sewa atas kerja. Begitu juga kita sewa seorang cikgu, ustaz. Saya sendiri pun buat juga tuan. Kita dulu ingatkan ustaz ajar ngaji mana boleh ambil duit. Saya geram ni tuan. Habis awak mengantar tuition tu, matematik, bahasa Inggeris, ambil duit siapa? Kan? Ilmu tu Allah punya. Tuan kata apa? Ni. Quran tak boleh tuan ya. Tuan-tuan bukan sewa pasal ayat Quran tu. Tuan tengok apa disebut dalam ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajrun kitabullah." Sesungguhnya seberhak-berhak perkara yang kamu ambil atasnya upah ialah Quran. Tuan nak kata apa? Yang kadang-kadang saya semalam pun dekat Subang Perdana, termasuk juga bab ni sikit-sikit tuan-tuan ya, pasal orang kata ambil upah ke ustaz. Okey tuan-tuan, clear sama-sama. Kita jadi orang yang faham tengah-tengah, kita faham secara sederhana. Ada orang dia demand tinggi, okey kita ambil dulu. Kita dulu orang awam. Orang tengok ustaz, hello dia pakai PA. Kan? PA jawab berapa nak bagi? Ustaz glamour, Ustaz TV lah. Kami mampu dalam 200. Tutup telefon. 200 tuan-tuan, tambah satu lagi kosong belakang kan. Bagi dia lah kan. Itu dah ada tuan-tuan. Saya terang ke tuan-tuan, saya cerita kat tuan-tuan, kita ambil iktibar. Jemput ustazah. Ustazah tu glamour lah. Tapi pasal suaminya datang, suaminya pun numpang glamour juga lah. Kan? Bayar dah harga ustazah tu. Tapi pasal suami dia pun diminta suruh juga bercakap. Kan? Encik, jangan lupa ya bayaran tambahan kan? Oh ya tuan-tuan. Ada lagu tak? Tuan-tuan jangan fikir gaji pula siapa orang dia. Saya nak ambil suami ibar je. Ya, berlaku tuan-tuan. Berlaku. Orang marah kata ustaz kan? Ustaz glam-glam Ustaz TV ke selebriti kan? Saya pun selebriti juga kan? Baru 3 hari. Tuan tengok muka saya tak tuan? Dalam Astro Oasis. Bijirah pun bawa keluar. Lama tak keluar dan keluar juga. Tapi nak beritahu tuan-tuan, kita jadilah orang yang tengah. Demand satu hal tak nak kalau boleh macam tuan. Dan satu lagi, jangan jadi orang yang tak faham. Kan? Ustaz jemput, hello Ustaz, ceramah boleh Ustaz? Mana? Ustaz orang Perak, jemput ke Johor. Okey, sampai-sampai ya. Okey, Ustaz ni lah ikhlas pihak kami kan. Buka sambung kan RM50 kan. Perak Johor kan. Apa lepas? Tuan, bukan pasal saya nak kediman tak diman, fikirlah tuan-tuan. Minyak. Lainlah kalau ustaz datang naik kuda tuan. Kat highway. Ustaz ni. Kan? Ustaz zaman dulu macam ni mana ada ambil duit, Imam Malik. Sedap tak kau macam tu tuan. Kuda tu pun nak makan tuan. Betul? Minyak, tol. Ada yang pandai tu, kira betul harga tol tu. Itu lagi kejam tuan. Berpada-pada itu je. Dan saya tanya tuan-tuan, duit surau kumpul jemaat kan, sini pun jemaat baba tuan.
Rasa-rasa jemaah seronok tak? Bila kuliah ni makin ada ustaz pemimpin datang. Rasa jemaah nak bagi lagi tak? Masuk duit tak? Mesti dia nak, dia tahu lah ustaz takkan pergi berjudi dengan duit tu. Mesti dia tahu mulut masuk anak mulut apa? Anak dia lah bagi makan nasi. Betul kan? Tanya dia terima tak ni? Boleh lah. Tentulah tuan-tuan. Saya kat Bank Islam saya cerita banyak kali ke tuan-tuan. Saya mana-mana surau saya bawa cerita surau Ikhlas ni. Macam mana duit digunakan. Tengok, buka buat renovate lagi. Aircon ni, mic, syuril ni. Saya cerita tuan-tuan, surau tuan-tuan ni saya cerita ke tempat lain, bagi iktibar. Macam mana tengok surau collection, tak ada nak bangga lah ujung-ujung. Oh, kita berjaya kumpul 300,000. Jemaah dengar simpan ujung duit, nak bagi lagi tak? Mana dia tuan-tuan? Kita nak guna. Bank Islam 20,000 kutipan. Bukan 4 bulan. Bukan 4 kali Jumaat. Sekali Jumaat. Kenapa? Dia orang tahu. Panggil ustaz, panggil ceramah. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Ada imam lagi. Setiap waktu panggil. Ada bilan lagi. Ada nak bayar duit, bro, ikat lagi. Apa aircon lagi, apa semua. Dia orang tahu. Pahala semua tu. Nampak tuan-tuan? Jadi kalau sampai ke ustaz pun, diorang terasa tak? Rasa pun okey tu. Cuma orang kena ajak sama-sama faham lah. Ajak, jangan macam tu sangat, jangan macam tu sangat. Tengah-tengah. Bila faham tengah-tengah tuan, semua amal tu kan. Tak ada dah. Upah menjampil dan sikit sebagai bentuk dan yang diceritakan bahawa seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Nabi, kemudian beliau pulang dan jumpa dengan satu kaum yang mempunyai seorang gila yang diikat dengan besi. Beliau telah menjampi orang gila tersebut dengan Al-Fatihah selama 3 hari, 2 kali setiap hari. Akhirnya dia pun sembuh. Kaum tersebut telah memberinya upah 200 ekor kambing. Nabi SAW menerima upah tersebut sambil Nabi pun minta sikit rasa kambing tu. Tuan-tuan, Al-Fatihah pun berapa kambing? 200 tuan-tuan. Baca Fatihah 3 hari, 2 kali setiap hari, 6 kali Fatihah, 200 ekor kambing. Tuan-tuan tengok tu. Kambing seekor berapa hari ni? Cakap ke tuan-tuan. Seekor berapa tuan-tuan? 600, 700. Beli dengan saya bolehlah tuan-tuan. Besar sikit, 1,500, 2 ekor. Tuan-tuan buat kekak. 1,500. Kalau 200 ekor, sekira sikit tuan-tuan. Aku nak kira juga kalau itu. Berapa? 1,500. Nak cerita ni. Nak ajak tuan-tuan bukan 1,500, 600 lah. 600 kali 200. 120,000. Bayar 6 kali Fatihah. Nak kata apa? Saja saya ambil pengalaman tuan-tuan. Saya pergi ke Pahang, ke Taman Negara kat mana tuan-tuan? Taman Negara kat mana? Bulu Tembeling. Nama daerah besarnya Jerantut tuan-tuan. Masjid Jerantut tuan-tuan. Masjid besar Jerantut. Saya pergi semayang situ. Kebetulan ada forum. Saya ceramah dia. Saya dengar imam dia baca tuan-tuan. Allahu Akbar. Sedap dengar dia baca. Tapi saya tanya jemaah tu, imam ni terawih kat mana? Kata, saya tanya, terawih tak dapat dia. Kenapa? Terawih temerluh akan cop di awal-awal. Akan ambil dia awal-awal. Temerluh dah ambil dia. Kenapa? Ustaz ni 1 malam 1,000, 30 malam 30,000. Saya dulu ingat kan Masjid Al-Falah ni kira-kira Masjid Shah Alam tu. Rupanya Masjid Temerloh tuan-tuan 30,000 bagi kat ustaz ni. Allah, saya dengar tuan-tuan tak ternilai dah tuan-tuan kalau dengar bacaan tu. Dia buat style bacaan yang Syekh Mahir. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia ada style lagu dia. Dan Syekh tu juga saya dengar dekat Mekah baru ni. Semua isyak di Mekah semua dia ambil. Kita dengar tuan-tuan. Kita kenal dengan bacaan tu. Cuma sudah kat tempat tuan-tuan. Balik ayat-ayat tu pun rasa sudah. Tapi dah balik lah. Cuma nak beritahu tuan-tuan, tak apa tuan-tuan bagi. Untuk siapa? Untuk kita juga tuan-tuan tu tak? Tuan-tuan pernah dengar adik Muhammad TV9 tu, yang azan tu. Masa dia azan TV9 tu kecil lagi. Sekarang dah besar lah. Saya pernah semayang tuan-tuan 20 rakaat tak terasa langsung.
20 rakaat saya masih cakap tuan-tuan dulu. 4 rakaat mula dia tarik sudais. Kan? Alhamdulillahirabbil alamin. 4 rakaat masuk surah. Masuk 4 rakaat seterusnya dia masuk pula Al-Ghamidi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, 4 rakaat relax. Sambung lagi, tunggu lagi dia buat apa? 4 rakaat seterus dia masuk pula Syekh Mahir tuan-tuan. Lepas masuk 4 dia masuk pula. Pandai pula tuan-tuan dia tutup dengan Syekh Masyari. Tuan-tuan kenal Masyari tuan-tuan? Alhamdulillahirabbil alamin. Lain. Saya kata dia tinggal last je ni. Siapa pelik saya kata, kenapa orang boleh balik 8 saya kata. Kan? Kita ni tunggu-tunggu tuan-tuan. Allah habis dah 20. Habis dah 20. Inilah gunanya tu. Itu sebab Nabi SAW malam yataranna falisa minna. Malam yataranna bil Quran falisa minna. Siapa yang tak lakukan Quran bukan kalangan kami. Bukanlah kata sampai berdosa tak lakukan Quran. Tapi tuan-tuan seronoknya dengar orang mengaji Quran sedap-sedap tuan ya. Okey. Tak apalah kata bagi orang tu 15,000 tak apalah budak. Ya. Okey tuan-tuan. Habis sampai 83 lah tuan. Insya-Allah tuan ingatkan saya untuk gambar keledai tu nanti ya. 105. Nanti kita sambung tuan. Sekali dengan selepas sewa ada upah. Upah sewa lain cerita. Dan mungkin masuk bab hutang bulan ya. Pada bulan depan insya-Allah. Akhirin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fiddin wa a'inna siratal mustaqim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Tasbih kafarah subhanallah. Alhamdulillah. Anta astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.